سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا من نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نحن بمن نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصر أنت الفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا سرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المصلي تعالى نفعنا بنوره في الدارين sekian. Dan yang tiga itu takluknya dengan mengada atau mungkin kemudian yang tidak ada. Dan yang tiga itu takluknya dengan mengada akan mungkin kemudian daripada adam yang dahulu dan ta'alluqnya dengan meniadakan dia kemudian daripada adanya dan ta'alluqnya dengan mengadakan dia kerana membangkitkan daripada kubur. Dan yang tiga itu ialah tiga yang masuk di bawah ta'alluq tanjizi hadis. Tiga bagai ta'alluq daripada 7 ta'alluq bagi sifat sifat kudrat, yang mana 3 ta'alluq ini masuk di bawah ta'alluq tanjizi hadis. Sebab dulu dia kata dan 3 daripadanya beberapa ta'alluq tanjizi hadis. Yang mana ta'alluq tanjizi hadis tu ialah Allah Ta'ala mengada dan meniada berkebetulan dengan kehendaknya. Mengada oleh Allah Ta'ala akan mungkin dan meniada oleh Allah Ta'ala akan mungkin sepakat dengan iradatnya. Mengada sengoti, meniada sengoti. Adapun ta'alluq suluhi itu dalam keadaan patut padan untuk nak mengada dan meniada. Adapun ta'alluq tanjizi, sungguh dia mengada, melakukan tiada. Itu dikatakan ta'alluq tanjizi. Maka masuk di bawah ta'alluq tanjizi itu 3 bagai ta'alluq. Maka 3 bagai ta'alluq itu ialah dia katanya dan 3 itu ta'alluqnya. Dan 3 itu 3 ta'alluq yang masuk di bawah ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluqnya ta'alluq sifat kudrat dengan mengadakan mungkin. Mengada menjadi akan mungkin. Kemudian daripada adamnya yang dahulu. Yani dahulu pada ada. Kemudian daripada Adam tak ada, kemudian daripada Adam, kemudian daripada tak ada, Adam mungkin. Adam itu yang dahulu, ini dahulu pada ada. Yang dahulu, yani dahulu daripada ada. Jadi satu daripada 3 ta'alluq yang masuk di bawah ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat ialah Allah Ta'ala mengada akan mungkin. Mengada akan mungkin, bila mengada itu kemudian daripada Adam, kemudian daripada tak ada alam ini, tak ada mungkin ini, tak ada tu yang dahulu pada ada. Jadi belum pada kita nak faham di situ, kita tengok marhalah kita
Jadi kita ni asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada. Sekarang kita ada. Sekarang kita ada. Maka belum pada nak ada tu dikatakan Adam yang sabik yang dahulu. Belum pada kita nak ada. Belum pada kita nak ada sekarang. Belum pada ninya kita tidak ada. Maka tidak ada kita sebelum pada ni itu dikatakan Adam yang dahulu. Adam yang sabik. Mana belum pada nak ada. Apabila begitu, sekarang kita dah ada, dijadikan oleh Allah Ta'ala, sekarang kita dah ada. Kemudian apabila sampai masa, sampai ajal, Allah Ta'ala meniadakan pula kita. Allah Ta'ala meniadakan kita. Apabila Allah Ta'ala meniada, jadi tak ada lah kita. Maka tak ada situ katanya tak ada selepas pada ada. Tak ada selepas pada ada dikatakan Adam lahid. Kemudian tak ada itu dimengada pula oleh Allah Ta'ala akan kita. Yang dikatakan hidup balik pada alam akhirat. Maka tilik kepada 3 marhalah, 3 peringkat di situ. Jadi Allah Ta'ala dua kali mengadakan kita. Allah Ta'ala 2 kali mengadakan kita. Dan 1 kali meniadakan kita. 1 kalinya dia mengadakan belum pada kita nak ada sekarang. Dan mengada sekali yang kedua pulanya apabila bangkitkan kita pada akhirat nanti. Dan di antara 2 kali ada san itu diselangi oleh tiada. Jadi dah kalau kira daripada asalnya, asal kita tidak ada. Asal daripada kita tidak ada. Dalam keadaan tidak ada apabila sampai masa Allah Ta'ala mengadakan kita. Allah Ta'ala mengadakan kita, itulah dikatakan takluk mengadakan mungkin kemudian daripada Adamnya yang dulu. Ada kita sekarang, kemudian masuk tak lama pula akan masuk dalam takluk yang kedua pula. Dia katanya dan takluknya dengan meniadakan dia kan mungkin kemudian daripada adanya. Ini tak sampai lagi kita. Kita belum sampai lagi di situ. Dan takluknya takluk kudrat dengan meniadakan dia kan mungkin kemudian daripada adanya ada mungkin. Ada kita sekarang lah. Tak berapa lama Tuhan akan meniadakan kita pula. Maka meniadakan kita selepas pada ada kita, itu pun setengah daripada ta'alluq tanjizi hadis. Selepas pada Allah Ta'ala meniadakan kita apabila ditiupkan sunai pada kali yang kedua dibangkitkan kita daripada kubur. Apabila dibangkitkan kita daripada kubur, masuk dalam yang ketiga, dia katanya dan ta'alluqnya dengan mengadakan dia kan mungkin kerana membangkitkan hidup balik. Kerana membangkitkan menghidup balik daripada kubur. Itulah. Jadi pendek katanya 3 itu masuk di bawah ta'alluq tanjizi hadis. Sebab kita ingat bahasanya ta'alluq tanjizi hadis dia berlain daripada ta'alluq suluhi qadim. Suluhi qadim tu kalau ingat kita buat misal pada minggu lepas, maknanya apabila kita ada duit, apabila kita ada memiliki akan duit masalan, patut padanlah kita nak beli apa-apa benda yang kita kandung. Dah beli ke belum lagi? Ni tak ada kira katanya melakukan beli. Belum melakukan. Jadi dalam patut dan padan layak untuk kita nak beli apa-apa yang kita kandung yang secukup dengan duit yang ada dalam tangan kita.
Tetapi apabila sampai masa kita perlu kepada suatu benda, kita pun membeli. Membeli itulah dikatakan tanjiz. Jadi maknanya kalau Allah Ta'ala tilik kepada katanya, tilik kepada bahasa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrat, maka dia berkuasa. Dia berkuasa maknanya dalam kesediaanlah untuk nak buatkan apa-apa dan untuk nak meniadakan apa-apa sekiranya kalau dia kehendak. Itu maknanya tak tilik kepada mengada, tak ada tilik kepada meniada. Tilik pada layak dia untuk nak mengada, layak dia untuk nak meniada. Itu kan dikatakan suluhi. Suluhi disifatkan dengan kata suluhi qadim. Maksudnya sedia kala dah Allah Ta'ala layak nak buatkan apa-apa yang dia kanak nak buat, nak meniadakan apa-apa yang dia kanak nak meniada. Dan apabila sampai masa dia nak mengada, artinya sampai masa dia nak meniada, maka dia mengada. Maka dia meniada. Kalau benda yang dia nak mengada, dia mengada. Kalau benda yang dia kanak nak meniada, maka dia meniada. Maka mengada sengoti itu, meniadakan betul-betul mengada itu, meniada, sama mengada dan meniada, maka itu dikatakan takluk tanjizi hadis. Maka tanjiz ni hukumnya baru. Bukan azali, bukan qadim, tidak. Maka tilik kepada bahawasanya takluk tanjizi hadis, mengada sengoti, meniada sengoti itu, maka tilik kepada kelakuan kita ini, dia akan berlaku di kitanya 2 kali mengada dan 1 kali meniada. Dengan sebab asal daripada tak ada kita. Tak ada kita apabila masuk waktu imkan dan sampai masa Allah Ta'ala kehendak ditaksis oleh iradat untuk nak mengadakan kita, maka Allah Ta'ala mengadakan kita, menimbulkan kita. Maka mengadakan kita itu buat kita ada ni lah. Dikatakan setengah daripada takluk tanjizi hadis. Selepas pada Allah Ta'ala mengadakan kita, kita ada lah sekarang. Kita ada berapa tahun tu, itu serah kepada kehendak dia. Selama mana tak sampai masa, tak sampai ajal, Allah Ta'ala tidak meniadakan. Allah Ta'ala tidak meniadakan. Belum pada sampai masa, sampai ajal, Allah Ta'ala tak meniadakan. Apabila sampai masa, nak melenyapkan, nak meniadakan, nak menghilangkan suatu benda itu, maka Allah Ta'ala meniadakan pula. Maka meniadakan itu setengah daripada takluk tanjizi hadis. Selepas pada Allah Ta'ala meniadakan kita, jadi kita tak ada lah. Jadi kita tak ada. Maka apabila sampai masa Allah Ta'ala menghidup balik kita daripada kubur. Allah Ta'ala menghidup balik kita daripada kubur, kembalikan hidup kita daripada kubur, maknanya Allah Ta'ala menjadikan pula kita. Tetapi selepas pada Allah Ta'ala menjadikan kita, menghidup balik kita, membangkitkan kita daripada kubur, jadi selepas pada tunya, tidak ada dah sama sekali mengikut kehendak Allah meniadakan kita. Sebab apabila dibangkit daripada akhirat itu akan berkekalan. Allah Ta'ala tidak meniada pula, akan mungkin yang dia mengadakan. Sebab itulah kalau kitanya masuk, kalau orang Islam masuk syurga, orang mukmin masuk syurga, kekal dalam syurga. Orang kafir kekal dalam neraka. Tidak hilang sama sekali. Allah Ta'ala tidak meniadakan sama sekali. Itu tilik kepada yang dicerita oleh Allah Ta'ala di dalam Quran, dicerita oleh Nabi di dalam hadis. Tetapi kalau kita kira dengan akalnya, boleh Allah Ta'ala nak meniadakan pula kita apabila kita masuk syurga, boleh Allah Ta'ala nak meniadakan kita pula. Selepas pada meniada, boleh pula Allah Ta'ala nak mengadakan kita pula. Nak meniada bila, nak mengadakan bila, boleh. Tilik kepada di situ bolehlah. Tetapi tilik kepada yang dicerita, yang dijanji oleh Allah Ta'ala akan mengekalkan ahli syurga di dalam syurga, akan mengekalkan ahli neraka di dalam neraka. Jadi maknanya Allah Ta'ala tidak meniadakan
akan manusia selepas pada dibangkit, dihidup, diadakan kali yang kedua. Begitulah. Ini kata tiga ni tilik kepada kita, tetapi kalau tilik kepada setengah-setengah bendanya tak sampai tiga pun. Sebab apa? Kita tengok jenis-jenis binatang, Allah Ta'ala mengadakan dia. Dia pun ada. Tak berapa lama Allah Ta'ala meniadakan dia. Selepas pada Allah Ta'ala meniadakan dia, Allah Ta'ala tidak menghidup balikkan. Banyak jenis pokok-pokok, jenis binatang-binatang tu, Allah Ta'ala tidak membangkitkan. Ada juga lah setengahnya begitu. Maka nisbah pada benda itunya ada dua sajalah. Ada dua saja. Allah Ta'ala mengada, selepas daripada asalnya tak ada, Allah Ta'ala mengada. Mengadakan, itu dikatakan ta'alluq tanjizi hadis juga. Selepas pada ada tak berapa lama, Allah Ta'ala meniadakan, melenyapkan. Maka selepas pada Allah Ta'ala meniada, maka meniada tu pun ta'alluq tanjizi hadis juga. Selepas pada Allah Ta'ala meniadakan dia, tidak mengadakan balik pula. Jadi dua kali sajalah. Dua kali ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrat saja terhadap setengah-setengah benda. Tetapi kata tiga ni tilik kepada kita manusia yang mukallaf, kita manusia ini, dan juga jin dan juga malaikat. Tilik kepada kita manusia, jin, malaikat ini, maknanya Allah asal daripada tak ada, Allah Ta'ala mengada. Selepas pada Allah Ta'ala mengada, Allah Ta'ala meniada. Selepas pada meniada, Allah Ta'ala akan mengadakan balik. Jadi kira-kiranya mengada dan meniada terhadap kita manusia ada tiga lah. Sebab tu dikatakan ta'alluq tanjizi hadis. Nisbah bagi kitanya ialah tiga kali ta'alluq tanjizi hadis. Kali yang pertama mengada, buat menjadi ada. Kali yang kedua ta'alluq tanjizi hadis, meniadakan. Kali yang tiga ta'alluq tanjizi hadis dengan meniadakan. Tetapi kalau kita tilik kepada syurga, kita tilik kepada syurga, ada satu kali ta'alluq tanjizi hadis saja. Sebab syurga Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala mengadakan syurga, itu ta'alluq tanjizi hadis lah. Membuatkan syurga, mengadakan syurga. Selepas pada Allah Ta'ala mengadakan syurga, maka Allah tidak meniadakan syurga. Allah tidak menghilangkan syurga, Allah tidak melenyapkan, meraibkan akan syurga. Jadi tilik kepada syurga itu satu kali saja berlaku ta'alluq tanjizi hadis pada syurga. Sebab mengada. Mengada syurga jadi ada. Apabila syurga jadi ada, kerana Allah nak mengkekalkan syurga, maka tidak meniada sama sekali. Begitu. Jadi pendek katanya, dia kata tiga ni bukan mesti kena tiga. Kata tiga ni tengok kepada kita ini, tengok kepada kita manusia ni, tapi setengah benda tu dua kali ta'alluq tanjizi hadis. Setengah benda tu satu kali ta'alluq tanjizi hadis. Tengok yang berlaku mengikut yang disebut dalam Quran. Tetapi tilik kepada semata-mata ta'alluq tanjizi hadis, maknanya Allah Ta'ala mengadakan apa benda yang dia kena nak mengada, meniadakan apa benda yang dia kena nak meniada. Itulah dikatakan ta'alluq tanjizi hadis. Allah Ta'ala buat menjadi ada, itulah ta'alluq tanjizi hadis. Benda yang ada Allah Ta'ala buat menjadi tak ada, maka itulah ta'alluq tanjizi hadis. Berapa kali mengada, berapa kali meniada, itu kira lain. Tengok benda-benda. Kita ingat begitu. Jadi pendek katanya, yang dipanggil kata ta'alluq tanjizi hadis, yang dipanggil kata ta'alluq tanjizi hadisnya ialah mengada oleh Allah Ta'ala akan mungkin pada waktu imkan, dan meniadakan Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala akan mungkin-mungkin. Mengada itulah ta'alluq tanjizi hadis, meniada itulah ta'alluq tanjizi hadis.
Maka nak berapa kali mengada, nak berapa kali meniada, itu tengok kepada benda-benda. Tengok kepada setengah-setengah makhluk, setengah-setengah mungkin. Tetapi tilik kepada kitanya, 2 kali mengada, 1 kali meniada. Tapi kalau tilik kepada setengah-setengah haiwan, setengah-setengah binatangnya, seperti semut, seperti nyamuk ke masalah, Allah Ta'ala mengadakan, itu dah 1 kali takluk tanjizi hadis. Tapi mengada daripada asal tak ada. Selepas pada Allah Ta'ala mengadakan dia, Allah Ta'ala melenyapkan dia pula. Meniadakan dia pula. Jadi 2 kali takluk saja. Tetapi kalau tilik kepada syurga, Allah Ta'ala mengada. Selepas pada Allah Ta'ala mengada, syurga itu jadi ada sampai ke bila-bila Allah Ta'ala tidak meniadakan. Maka itu 1 kali takluk saja ialah mengadakan syurga. Begitu. Tapi kalau kita tilik kepada asal makna takluk tanjizi hadis ini, mengada dan meniada, dan mengada dan meniadakan mungkin adalah perkara yang harus bagi Allah Ta'ala. Mengadakan mungkin yang dia kehendak nak mengada adalah harus bagi Allah Ta'ala, bukan wajib, bukan mustahil. Dan meniadakan mungkin yang dia kehendak nak meniada adalah harus pada akal, pada Allah Ta'ala, bukan wajib, bukan mustahil. Jadi nak berapa kali mengada meniada pun boleh. Harus. Syurga itu kalau kita tilik kepada semata-mata tilik kepada syurga itu adalah benda imkan, benda mungkin, boleh nak ada, boleh nak tak ada. Jangan tilik pada kehendak Allah lah. Tilik kepada semata-mata syurga itu benda imkan, benda terima ada, terima tak ada. Kalau tak ada, Allah Ta'ala nak buat menjadi ada boleh. Kalau ada, Allah Ta'ala nak meniada boleh. Maka syurga itu kalau Allah sekiranya fardunya, kalau Allah Ta'ala kehendaklah. Allah Ta'ala mengadakan, tak berapa lama Allah Ta'ala meniadakan syurga. Tak berapa lama Tuhan Allah Ta'ala mengadakan balik. Tak berapa lama Allah Ta'ala meniadakan pula. Tak berapa lama Allah Ta'ala mengadakan pula. Tilik kepada adalah syurga itu adalah benda yang mungkin. Terima ada, terima tak ada. Sama juga dengan kita manusia. Tilik kepada semata-mata kita ni adalah perkara yang mungkin. Berapa kali nak mengada, berapa kali nak meniada pun boleh ke semuanya. Harus pada akal. Allah Ta'ala mengadakan kita. Allah Ta'ala meniadakan kita. Selepas pada tu mengadakan balik. Selepas pada tu Allah Ta'ala meniadakan pula. Selepas pada meniada, Allah Ta'ala mengadakan balik. Berapa kali pun boleh. Tilik kepada adalah kita ini perkara yang mungkin. Tetapi tilik kepada kehendak Allah, mengikut yang diceritakan dalam Quran dan hadis, kita ini 2 kali diadakan, 1 kali ditiadakan. Itulah 3 takluk tanjizi hadis. Bilang 3 itu mengikut yang berlaku pada kita. 3 takluk san itu mengada daripada asal tak ada, selepas pada diadakan tak berapa lama Allah Ta'ala meniadakan. Maka meniada tu pun 1 kali takluk pula. Selepas pada tak ada kita, Allah Ta'ala membangkitkan, mengadakan kita untuk nak bangkitkan kita daripada kubur. Itu mengadakan pula. Itu 1 kali pula takluk tanjizi hadis. Selepas pada dihidup balik pada kubur tu, Allah Ta'ala tak meniada sama sekali. Sebab tilik kepada kehendak dia, tilik kepada janjinya. Begitulah. Jadi kita yang pentingnya ingat bahwasanya takluk tanjizi hadis ialah mengada dan meniada. Nak berapa kali itu serah kepada kehendak dia. Begitulah. Tak mesti 3 lah. Boleh jadi 1 kali saja mengada dan tak meniada sama sekali. Seperti syurga. Ada kalanya mengada, tak berapa lama meniada. Tidak mengadakan balik. Seperti jenis-jenis setengah-setengah daripada binatang. Begitulah.
Dan 3 ta'alluq daripada 7 itu pula 3 ta'alluq pula daripada 7 ta'alluq bagi sifat kudrat beberapa ta'alluq qabdah. Jadi kita dah lalunya 4. Kita dah lalunya 4. Satunya ta'alluq suluhi qadim. Satunya ta'alluq suluhi qadim. Dan 3 yang masuk di bawah ta'alluq tanjizi hadis. Jadi 4 dah lah. Maka di sini pula ta'alluq qabdah ada 3, maka kiranya 7 lah. Dan 3 ta'alluq daripada 7 ta'alluq pula beberapa ta'alluq qabdah. Jadi ta'alluq qabdah ni ada 3. Ta'alluq qabdah ada 3 ni pun tilik kepada kita ni juga. Tilik kepada kita manusia ni juga. Macam ta'alluq tanjizi tadilah. Tengok. Dia katanya dan makna qabdah itu genggam. Dan makna qabdah itu genggam. Maknanya pada lugah, lugah Arabnya qabdah itu genggam. Dia ambil daripada qabadha yaqbidu qabdan. Qabdan tu mana genggam. Kita genggam dengan tangan gitu. Kita genggam dengan tangan kita, itulah katanya qabdan. Qabdan tu mana genggam, menggenggamkan. Adapun qabdah maknanya satu genggam. Satu kali kita pegang. Sebab dia masuk ta. Di belakang dia tu ada ta yang kita wakaf jadi ha, qabdah. Nak bagi betulnya pada lugahnya qabdan mana menggenggam. Menggenggamkan benda. Itu qabdan. Kalau qabdah maknanya satu kali menggenggam. Dia bahasa Arabnya kalau katanya makan, aklun itu makan, tidak ada ta di belakang. Aklun maknanya makan. Tapi kalau satu kali makan dia tambah ta di belakang. Aklatun satu kali makan, straight. Satu kali makan. Itu makna qabdah di dalam bahasa Arab. Makna qabdah di dalam bahasa Arab. Tapi bukan maksud lagi. Bukan maksud begitu sebab genggam tu bukan maksud katanya genggam dengan tangan sebab Allah Ta'ala Maha Suci daripada beranggota tangan dan lain-lain. Dan makna qabdah itu genggam. Atau makna satu genggam. Sekali genggam. Itu makna pada lugah. Tetapi apa yang dikandung, makna yang dikandung di dalam istilah kita, istilah usuluddin kita, dikandaki dengan qabdah, apa yang dikandung, makna yang dikandung di dalam makna, di dalam pengajian usuluddin kitanya, memanglah lain daripada makna yang digunakan di dalam bahasa, dalam lugah cakapan orang Arab. Dan murad daripadanya. Ini nak cerita maksud dengan genggam, dengan qabdah di dalam istilah kita, dalam pengajian kita. Dan murad daripadanya, yang dikandung daripadanya, yang dikandung oleh ulama usuluddin dengan perkataan qabdah tu apa dia? Apa dia yang dimaksudkan dengan perkataan qabdah di dalam ilmu usuluddin, apa murad, apa yang dikandung, apa makna yang dimaksudkan oleh ulama usuluddin apabila mereka sebut kata qabdah. Maka murad daripadanya, daripada qabdah, bahwasanya mungkin itu di dalam genggaman kehendak Allah. Bahwasa mungkin itu ni makna yang dikandung pada istilahnya.
Bahasa mungkin, benda mungkin ni lah. Bahasa mungkin, ini benda mungkin, kita ingat balik apa dia mungkin? Benda yang terima ada, terima tiada. Itu dikatakan mungkin. Setiap perkara yang terima ada, harus tak ada, itulah dikatakan mungkin. Bahwasanya mungkin itu di dalam genggaman kehendak Allah. Di dalam genggaman kehendak Allah. Di dalam genggaman kehendak Allah. Tapi setengah tu dia katanya, kata genggaman kehendak Allah itu tak betul. Setengah katanya yang betulnya genggaman kuasa Allah. Setengah-setengah tu dia ubahkan cakapan kitab. Setengah guru-gurunya dia ubah, dia katanya kehendak Allah itu kurang betul. Tak nak betul. Yang paling betulnya kena kata genggaman kuasa Allah. Itu yang paling betulnya. Setengah-setengah guru dia hurai begitu. Setengah-setengah guru dia ubahkan kehendak kepada kuasa. Genggaman kuasa Allah. Sebab kita cakap tentang sifat kudrat. Kita sekarang di dalam sifat kudrat kuasa lah. Kehendak tu iradat. Kehendak tu iradat. Yang kita bercakap sekarangnya di dalam bahasan sifat kudrat. Kena kata kuasa Allah. Itu setengah-setengah gurunya hurai begitu. Tapi setengahnya biar begitulah. Sebab walaupun sungguhlah kita belajar, betul lah kita dalam bahasan sifat kudrat. Tetapi kudrat nak mengada dan nak meniada mengikut kehendak Allah. Sebab tu biarkan begitu. Di dalam bahawasa mungkin itu di dalam genggaman kehendak Allah. Apa ya? Dah ada, baik dah. Gitu. Di dalam genggaman kudrat Allah. Tetap gitu dah. Tabak lama tabak itu. Dia ubah dah kot. Kalau genggaman kudrat Allah. Gitu. Kalau itu betul. Kita ni genggaman kehendak Allah. Itu tak betul. Kalau niskah, setengah niskah tu genggaman kudrat Allah. Itu betul lah. Sebab kita belajar tentang kita dalam bahasan sifat kudrat. Ulang balik. Bahwasanya mungkin itu di dalam genggaman kuasa kudrat Allah, kuasa Allah. Maknanya macam kita bercakap lah, benda ni dalam tangan saya. Benda ini dalam tangan saya. Mana benda yang dalam kekuasaan kita lah. Setiap perkara yang kalau bahasa kita bercakap, kita katanya benda ini di dalam kekuasaan kita, kita cakap benda ini di dalam genggaman kita, di dalam tangan kita. Di dalam kekuasaan kita. Kita nak buat lah. Kalau tak nak buat pun diam lah. Maknanya itu dikatakan genggaman keadaan mungkin. Jadi maknanya ta'alluq qabdah ini tilik kepada keadaan mungkin di dalam genggaman kuasaan Allah. Di dalam genggaman kudrat Allah, di dalam kuasaan Allah. Nak mengada bila? Boleh. Nak meniadakan bila? Boleh. Maka tengok dia katanya, maka jika dikehendaki Allah Ta'ala, kehendak dikekalkan atas halnya, di atas kelakuan dia, di atas sifatnya. Apa dia hal dia? Daripada tak ada atau wujud, ini daripada ada. Dan jika dikehendakinya, dikehendaki dengan mungkin itu diganti, diubah, digantikan dia kan mungkin dengan lawannya, lawan adam atau wujud. Dengan lawannya, lawan adam atau wujud. Di situ. Jadi maknanya
dia dia tilik kepada begini. Ini lain daripada suluhi qadim. Jadi kita mungkin ini asalnya daripada tak ada. Kita mungkin ini asal daripada tak ada. Maka tak ada, kita belum pada nak sampai masa imkan. Yang mana saya cerita dulu, katanya masa imkan tu kira daripada mulai Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi Muhammad. Mana apabila Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi Muhammad, di situlah dikatakan waktu imkan, masa imkan, waktu imkan. Dan belum pada Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi Muhammad SAW, masa belum pada itunya, pada menjadikan nur itu dikatakan masa yang tidak imkan. Maknanya Allah Ta'ala tidak mengada akan apa-apa belum pada nur Nabi Muhammad SAW. Dan selepas pada Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi Muhammad, mulai di situlah Allah Ta'ala menimbulkan, mengadakan benar-benar. Jadi makhluk yang pertamanya ialah nur Nabi Muhammad. Belum pada nur Nabi Muhammad dijadi, tidak ada sesuatu pun daripada makhluk ini daripada mungkin. Sebab tu dikatakan masa tak mungkin nak ada. Sebab apa? Sebab belum sampai masa. Sebab benda ni mengada dan meniada ni tilik kepada kehendak iradat Allah Ta'ala. Tilik kepada ta'luk iradat Allah Ta'ala. Bila masa nak mengada, bila masa nak meniada. Tapi belum pada mengadakan nur Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tak mengadakan apa-apa benda. Dia kata masa tu tak mungkin nak ada. Tak mungkin nak ada sebab tak sampai masa dikehendak untuk nak mengadakan makhluk ini. Jadi kita mungkin makhluk ini, mungkin ini apabila asalnya tidak ada, asalnya tidak ada, asalnya tidak ada. Apabila masuk dalam waktu imkan, apabila sampai waktu imkan, maka sekiranya suatu benda itu, suatu perkara itu, kalau Allah Ta'ala kehendak untuk mengadakan dia, maka Allah Ta'ala akan mengadakan. Lepas tu apabila Allah Ta'ala mengadakan, maka suatu benda itu jadi ada. Maka dalam keadaan dia ada itu, maka bila masa sekalipun Allah Ta'ala nak meniadakan dia, boleh saja. Boleh saja. Tetapi kalau tak sampai masa, Allah Ta'ala tak meniadalah. Tapi kalau nak nak meniadakan sekarang-sekarang, nak meniadakan sekarang-sekarang, boleh. Begitu. Itulah dikatakan ta'alluq qabdah. Jika dikehendak, dia katanya, maka jika dikehendak Allah dikekalkannya atas halnya, atas sifat dia, atas kelakuan, daripada tak ada, daripada adam atau wujud, dan digantikan dengan lawannya. Jadi asalnya tak ada. Kalau Allah Ta'ala nak biarkan dalam tak ada, Allah Ta'ala tak mengadakan sama sekali. Seperti kita katanya seorang itu mandul, anak dia tu Allah Ta'ala tak mengada sampai orang itu mati. Sampai seorang yang mandul itu mati. Maka jadi maknanya anak dianya, anak orang mandul yang sudah mati itu, kalau kita kira tanya mungkin tak dia nak ada, mungkin. Tetapi Allah Ta'ala tidak mengadakan. Sebab itulah mati dia dalam keadaan mandul, tak dapat anak. Begitu. Tapi ada juga setengah mungkinnya Allah Ta'ala kehendak nak mengada, maka Allah Ta'ala mengadakan. Maka tempat yang dikatakan ta'alluq qabdah tu di mana? Jadi selepas pada belum pada Allah Ta'ala nak mengadakan daripada asalnya tak ada. Maka keadaan mungkin itu di dalam genggaman kekuasaan Allah, di dalam genggaman kudrat Allah. Nak mengada, kalau tak nak mengada, biar dalam tak ada itu. Tilik situlah dikatakan ta'alluq qabdah. Tetapi apabila sampai masa Allah Ta'ala mengadakan, mengada itu ta'alluq tanjizi. Allah Ta'ala mengadakan. Apabila mengada, benda itu jadi ada. Apabila jadi ada tu, maka masuk di dalam ta'alluq qabdah.
Masuk dalam ta'alluq qabdah, bila masa nak mengada boleh lah. Bila masa nak meniada boleh lah. Itu mana duduk dalam genggam. Nak menerus dalam keadaan ada, nak menerus, nak menghilangkan, meniadakan pun boleh. Jadi seperti kita pegangkan suatu benda, jadi seperti kita pegangkan suatu benda di dalam tangan kita. Kalau kita nak pegang sampai 2-3 jam pun boleh. Kalau kita nak lepas dia pun boleh. Seperti lebih-lebih laginya jenis-jenis sampah yang begitu. Yang kita koyok, kita makan kuih, makan apa, kita koyok kulit dia nya. Kalau kita nak pegang dia dalam tangan kita, peganglah. Kalau kita nak lepas, masuk dalam bekas sampah, lepaslah. Jadi maknanya mengikut kehendak kita. Maka keadaan gitulah dikatakan benda di dalam qabdah kita. Tengok. Dia katanya, dan yang tiga itu ta'alluqnya dengan berkekal ketiadaan mungkin pada waktu imkan wujud dahulu daripada wujudnya. Salah satu daripada ta'alluq qabdah ialah ta'alluq kudrat dengan berkekalkan, yakni dengan mengekalkan, dengan berkekalkan ketiadaan mungkin. Dengan berkekalkan ketiadaan mungkin, maknanya dengan mengekalkan mungkin itu di dalam keadaan tak ada. Yani mekekal akan mungkin di dalam keadaan tak ada. Sebab asal dia tak ada. Mekekal akan mungkin di dalam keadaan tak ada. Keadaan tu dia katakan hal tadi. Berkekalan ketiadaan mungkin pada waktu imkan wujud, pada masa mungkin ada. Ketiadaan itu dahulu ni kembali pada ketiadaan. Dulu disangkut dengan ketiadaan mungkin. Ketiadaan mungkin dahulu sebelum daripada wujudnya, belum pada nak ada. Seperti kita katanya suatu mungkin kita katanya seperti anak bagi seorang yang mandul, yang mana mati dalam keadaan mandul, maka kita katanya anak dianya Allah Ta'ala mengekalkan daripada di atas keadaan tidak ada. Daripada asal tak ada, maka Allah Ta'ala tak mengada. Asalnya anak si mandul itu tidak ada, maka Allah Ta'ala tidak mengada. Tidak mengada tu mana Allah Ta'ala mengekalkan akan dia dalam keadaan tak ada sampai ke bila-bila. Jadi tak ada sama sekali lah benda tu. Itulah satu ta'alluq qabdah. Dan ta'alluqnya, dan yang kedua daripada tiga, ta'alluqnya dengan berkekalan wujudnya kama daripada Adam ni. Wujud kita kama pada Adam, wujud kita sekarang lah. Dan ta'alluqnya ta'alluq kudrat dengan berkekalan wujud. Jadi dengan mengekal akan mungkin di atas keadaan ada. Dengan mengekal akan mungkin dalam keadaan ada. Ada tu kamadin pada tak ada. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya ta'alluqnya dengan berkekalan adamnya. Dengan berkekalan adamnya, adam mungkin kamadin daripada wujud. Selepas pada Allah Ta'ala meniadakan kita, yang katanya kita mati itulah, selepas pada Allah Ta'ala meniadakan kita, kita jadi tak ada. Maka di situ masuk dalam ta'alluq qabdah. Jadi pendeknya
Dia ta'alluq qabdah dengan ta'alluq tanjizi ini dia bergilir ganti. Dia selang menyelang. Dia selang menyelang. Sebab kita kiranya mungkin semuanya, mungkin asalnya tidak ada. Mungkin kesemuanya, keseluruhan mungkin, kesemuanya mungkin asalnya tidak ada. Mungkin asal kesemuanya mungkin itu tidak ada. Sebab yang adanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada zatinya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mungkin belum pada waktu imkan ada, dia tak akan ada mana-mana satu daripada mungkin sekalipun, termasuk dalam mungkin nur Nabi Muhammad jugalah. Nur Nabi Muhammad jugalah termasuk dalam mungkin juga. Diri Nabi Muhammad sendiri pun masuk dalam kata benda mungkin juga. Jadi sebelum pada waktu imkan, mungkin di dalam keadaan tidak ada lagi. Mungkin itu di dalam keadaan tidak ada lagi. Kemudian apabila masuk di dalam waktu imkan. Nak tahu kata bila masuk waktu imkan? Jadi ketika Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi Muhammad. Jadi maknanya nak tahu, macam kita nak tahu kata waktu zuhur dah masuk dengan orang azan. Apabila dengar orang azan tu, kita dah tahu kata dah masuk waktu zuhur. Bukan azan tu memasukkan waktu zuhur. Bukan azan memasukkan waktu zuhur. Kalau tak azan tak masuk waktu zuhur. Bukan masuk gitu. Mana tanda-tanda dia. Tanda katanya maksud waktu zuhur ialah diazankan. Begitu. Jadi tanda katanya dah masuk dalam waktu imkan ialah menjadi oleh Allah akan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita dengar orang azan tu dah. Kita dengar orang azan tahu katanya waktu zuhur dah masuk. Bukan azan itu memasukkan waktu azan. Kalau tak azan tak masuk waktu, nak bagi masuk waktu zuhur kena azan. Bukannya begitu. Bukan maksudnya begitu. Jadi maknanya waktu imkan nak tahu kata dah masuk waktu imkan, nak tahu di mana? Tahu di Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi Muhammad. Bukan menjadikan nur Nabi Muhammad itu nak memasukkan di dalam waktu imkan. Bukan maksudnya begitu. Cumanya kita tahu katanya menjadikan nur Nabi Muhammad itu tanda kata dah sampai waktu imkan. Macam kita dengar suara azan, tanda kata waktu zuhur masalah dah masuk. Begitu. Jadi apabila mungkin itu tilik kepada dah masuk di dalam waktu imkan, maka mungkin itu di dalam qabdah Allah Ta'ala. Dalam ta'alluq qabdah kudrat Allah Ta'ala. Nak mengadalah. Kalau tak nak meniada, maka Allah Ta'ala tak meniadalah. Maka kalau kita nak kata patut padan nak mengada pun bolehlah. Tetapi dia ulama nak bezakan di antara suluhi kok ta'alluq suluhi itu mana patut padan Allah Ta'ala nak mengada dan meniada sedia kala lagi. Sedia kala lagi tilik di situ ada pun qabdah ni patut padan nak mengadakan juga, tapi kira daripada waktu imkan. Kalau kiranya patut padan nak mengada dan meniada, itulah maknanya di dalam genggaman. Sebab benda dalam tangan kita, kita nak terus dalam keadaan pegang pun boleh. Kita nak lepas biar jatuh ke bawah pun boleh. Itu mengikut kehendak kita. Maka mungkin apabila masuk di dalam waktu imkan, maka mungkin itu di dalam ta'alluq kudrat Allah Ta'ala. Nak mengada bila? Nak mengada boleh. Nak meniada tak boleh lah sebab dia asalnya tak ada. Nak mengada bila-bila masa boleh. Maka benda itu di dalam, mungkin itu di dalam ta'alluq qabdah. Di dalam qabdah, di dalam genggaman kuasa Allah Ta'ala, di dalam kuasaan Allah untuk nak mengadakan dia. Tapi tak sampai masa Allah tak mengada. Walaupun dah masuk di dalam waktu imkan,
Tengok kitanya seolah kita ni kalau kita dengar suara azan, kita dah tahu katanya masuk waktu zuhur. Kita dah tahu, kita boleh tahu dengan sebab suara azan, dengan suara azan tu dah tahu kata waktu zuhur dah masuk. Lepas tu, tapi kalau belum masuk waktu tak terima sembahyang zuhur. Kalau belum pada masuk waktu zuhur, tak terima di sembahyang waktu zuhur. Sebab sembahyang tidak sah, belum waktu. Tetapi apabila masuk waktu, nak tahu kata masuk waktu tu bila? Dengan suara azan. Maka begitulah. Kalau belum pada waktu imkan, Allah Ta'ala tak menjadikan sesuatu pun daripada mungkin. Lepas tu apabila sampai masa waktu imkan, kita nak tahu kata masuk waktu imkan itu ialah tandanya ialah Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi Muhammad. Begitulah kita nak tahu kata masuk waktu zuhur dengan suara azan. Apabila masuk dah waktu zuhur, kita nak semayang terus di awal waktu, boleh? Kalau kata nak tangguh sikit lagi, boleh sejam lagi, boleh juga. Boleh juga. Jadi itu salah katanya keputusan tu di dalam tangan kita. Keputusan zuhur dah masuk, itu dalam keputusan kita lah. Kita nak apa? Nak semayang terus, ambil fadilah awal waktu, semayang. Kata tunggu dulu setengah jam, nak makan nasi dulu, atau nak tidur boleh sekejap dulu, nanti sekejap 1 jam lagi kita bangun semayang, boleh juga. Benda itu di dalam genggaman kita. Gitu juga mungkin apabila masuk di dalam waktu imkan, maka boleh dah Allah Ta'ala nak mengadakan boleh. Tetapi selama mana Allah tak mengadakan mungkin itu, maka di dalam qabdah. Di dalam qabdah. Kemudian di dalam qabdah nak mengada pun boleh, nak kekal di atas tiada pun boleh. Nak mengada pun boleh, nak mengengkalkan di atas tak ada pun boleh. Tiba-tibanya sampai masa dengan sebab ditaksis, ditentu oleh iradat, Allah Ta'ala pun mengadakan. Buat biar ada. Maka itu tanjizi hadis. Maka apabila Allah Ta'ala mengada, kita pun ada. Maka apabila kita ada, masuk pula kita di dalam ta'alluq qabdah pula. Masuk kita pula di dalam ta'alluq qabdah pula. Jadi maknanya kita dah ada. Bila masa Allah Ta'ala nak meniadakan kita, boleh. Kalau Allah Ta'ala kehendak nak meniadakan kita, sebab kita sekarang dah ada. Kalau Allah Ta'ala kehendak nak meniadakan kita, tentu dia meniada. Tapi kalau dia kehendak nak mengekalkan kita di atas ada, dia kekalkan kita di atas ada. Tengok syurga, apabila Allah Ta'ala ta'alluq tanjizi hadis mengada, maka tilik kita tahu katanya kehendak dia, sebab dia cerita dalam Quran, syurga Allah Ta'ala tak kehendak nak meniada. Allah Ta'ala mengekalkan di atas ada. Maka selepas pada dijadikan kita, kita pun ada, maka ada kita sekarang ni di dalam qabdah Allah Ta'ala. Kalau Tuhan nak mengada, nak meniada. Dia meniada. Kalau dia nak mengekalkan di atas ada, dia mengekalkan di atas ada. Dalam keadaan begitulah, dalam keadaan ta'alluq qabdah. Dah dua dah ta'alluq qabdah. Tapi apabila lalu-lalu umur 60 masalah, Allah Ta'ala meniadakan, itu ta'alluq tanjizi hadis. Sebab mengada sengoti, meniada itu dikatakan tanjizi hadis. Apabila seorang itu sampai umur 60 masalah, Allah Ta'ala meniadakan. Meniadakan tu dikatakan tanjizi hadis pula di situ. Jadi tak ada lah benda itu. Lepas tu meniada ni, jangan dia faham kata lenyap sekaligus. Setengah benda tu jadi tak ada dia tu sedikit-sedikit sekali. Tengok daun-daun ni.
Daun-daun tu, daun yang jatuh daripada pokoknya, yang ada di atas bumi itu, bukan dia hilang sekaligus kan. Macam mana dia? Lama-lama hacur. Hacur pun jadi bukan hacur sekaligus. Satu masa, satu hari, tak berapa lama, habis tak ada. Itulah makna meniada. Bukan meniada tu sekaligus diadakan, ditiadakan. Bukan begitu. Mengada pun setengah benda tu Allah Ta'ala guna masa fi sittati ayyamin summastawa ila sama'. Jadi Allah Ta'ala mengadakan bumi itu dalam masa 7 hari, dalam masa 6 hari. Jadi itu tengok cara lah. Tapi kita kira kata mengada. Nak mengada sekaligus ada ke, atau nak meniada sekaligus ditiadakan, artinya asal-asal itu serah kepada benda-benda lah. Jadi pendek katanya, jadi apabila sampai masa Allah Ta'ala meniadakan kita, kita kata dah mati maka meniada itu ta'alluq tanjizi hadis. Apabila gitu tak ada lah kita, maka apabila kita tak ada, maka di dalam genggaman, masuk pula di dalam genggaman Allah Ta'ala pula. Di dalam genggaman Allah Ta'ala. Nak mengekalkan di atas tak ada, atau nak mengadakan balik. Itu di dalam genggaman qabdah Allah Ta'ala pula. Lepas tu nak mengada pun kalau Allah Ta'ala kehendak nak mengadalah. Kalau Allah Ta'ala kehendak nak mengekalkan di atas tak ada selepas pada ada, kekalkan di atas keadaan tak ada. Tetapi apabila sampai masa Allah Ta'ala hidupkan balik, Allah Ta'ala mengadakan kita pula. Itu apa dia? Tanjizi hadis pula. Apabila kita ada dengan sebab dibangkit pada akhirat nanti, selepas pada tu masuk dalam janji Allah Ta'ala mengekalkan manusia. Nah, yang syurga kekal dalam syurga, yang ahli neraka kekal dalam neraka. Maka di situ tilik kepada apa dia? Tilik kepada janji kehendak Allah dan yang disebut dalam Quran, janji yang dalam Quran, maka tak ada dah apa dia? Ta'alluq qabdah di situ. Sebab dah putus katanya tak akan meniadakan sama sekali akan kita manusia. Kenapa begitu? Jadi asalnya qabdah selepas asalnya tak ada, asalnya apabila masuk dalam waktu imkan dalam qabdah. Jadi mulai dengan qabdah. Apabila masuk asal kita tak ada, tak ada, kita belum pada waktu imkan, ada tak ada yang wajib, tak ada fima la yazal, dan apabila tak ada kita masuk dalam waktu imkan, tak ada kita yang tak ada yang harus. Maknanya tak ada tapi boleh ada. Tak ada tapi boleh ada. Maka dengan sebab katanya apabila masuk dalam waktu imkan, memanglah kita tak ada lagi sebab belum dijadi, tapi mungkin nak ada. Selama mana Allah Ta'ala tak mengadakan kita, selama tu kita di dalam ta'alluq qabdah. Itu satu. Jadi mulai masuk dalam waktu imkan, selama tara Allah Ta'ala nak mengadakan kita, kita di dalam ta'alluq qabdah. Mulai dengan qabdah dulu. Sampai masa Allah Ta'ala mengadakan kita. Tanjizi hadis. Adalah kita. Ada kita di dalam qabdah pula. Di dalam qabdah pula. Di dalam qabdah. Apabila sampai umur 60 masalah, Allah Ta'ala meniadakan kita. Tanjizi hadis. Apabila meniada, tak ada lah kita. Maka masuk di dalam ta'alluq qabdah pula. Apabila ditiup, dibangkit daripada kubur, diadakan balik, maka ta'alluq tanjizi hadis pula. Tapi lepas pada tu, tengok kepada kitanya, dah kekal di dalam keadaan ada. Maka ta'alluq tanjizi hadis selepas pada diadakan kita daripada bangkit, ketika dibangkit kita daripada kubur, ta'alluq tanjizi hadis dah tak ada dah di kita. Tak berlaku dah pada kita. Qabdah pun dah tidak ada dah pada kita. Ini tilik kepada
yang dikandung oleh Allah, tilik pada ma fi ilmillah, tilik pada pengetahuan Allah, tilik kepada kandung Allah, tilik pada yang jadi janji oleh Allah selepas pada diadakan kita, dihidup balik kita daripada kubur, tidak ada berlaku meniada. Mana tak ada dah takluk tanjizi hadis. Dan tidak ada dah takluk qadah. Sebab Allah Ta'ala tetap nak bagi ada sampai ke bila-bila. Sebab tu dia katanya, qabdah mengada, qabdah meniada, qabdah mengada. Jadi 3 lah. Qabdah, masuk waktu imkan, qabdah. Habis tu, lepas pada tu, mengadakan. Ada, masuk dalam qabdah. Tak berapa lama Allah Ta'ala meniada tanjizi hadis. Maka apabila meniada jadi tak ada, masuk dalam qabdah. Dan Allah Ta'ala mengada. Begitu. Jadi maknanya qabdah mengada, qabdah meniada, qabdah mengada. Cukup 6. Cukup 6, maka suluhi qadim 1 jadi 7. Kita bilang mudah-mudah 6. Qabdah mengada, qabdah meniada, qabdah mengada. Begitu. Maka mengada dan meniada itu satu saja, ialah takluk tanjizi hadis. Begitulah. Yang dikatakan 7 takluk. Jadi 6 di situ, qabdah mengada, qabdah meniada, qabdah mengada. 6, 1 suluhi qadim, cukup 7. Begitulah. Kemudian katanya, dan mustahil lawannya iaitu lemah. InsyaAllah kita akhir di situ. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu depan. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعلنا من خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستدعوك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردنا علينا وافتح لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين